Baik. Jadi hari ini topik kita ialah tragedi hubungan antara kaum. Okey, tragedi hubungan antara kaum. Tragedi tu biasanya kita nampak perkataan ini maksud dia sesuatu yang kita tidak inginkan lah. Nah, dia sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang malang. Biasanya sesuatu yang malang kita akan sebut sebagai tragedi. Okay, macam keadaan kita sekarang di mana kita ada penularan COVID-19 itu pun kita boleh kira dalam tragedi yang terjadi kepada negara kita. Okay, so itu sesuatu yang peristiwa yang tidak baiklah, sesuatu peristiwa yang tidak baik kita panggil sebagai tragedi, peristiwa yang menyedihkan. Okay, baik. Jadi apakah yang terjadi dalam sejarah yang begitu menyedihkan yang melibatkan hubungan antara kaum? Itulah yang akan kita lihat pada petang ini. Okay. Jadi negara kita bila terbentuk, bila Malaysia terbentuk, kita adalah satu keluarga pelbagai kaum, banyak kaum, satu masyarakat yang ada pelbagai kaum. Okay. Seperti mana yang kita lihat sebelum ini, dalam cabaran yang kita lihat awal cabaran dalaman Malaysia, salah satu ialah perpaduan kaum, di mana kita ada pelbagai kaum, pelbagai budaya. Okay. Contoh apa? Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan Dusun, Murut, Bajau, macam-macam lah, Melanau. Anda boleh senaraikan lebih banyak lagi di Sabah dan Sarawak, banyak lagi etnik. Okay. Dan oleh itu, bila ada pelbagai kaum, hubungan itu sangat penting. Hubungan. Sama ada antara satu sama lain itu, hubungan dia sangat baik, sangat erat, saling menjaga, saling memahami, ataupun sebaliknya. Itulah yang akan menentukan keharmonian dan keamanan sesebuah negara. Jadi apa yang berlaku di sini dalam topik ini ialah yang tidak diinginilah, yang keadaan yang di mana hubungan tidak baik, tidak erat, tidak mesra. Jadi peristiwa ini dia berlaku pada 13 Mei 1969. 1969. Kalau orang Cina biasa kita panggil 513. Generasi sebelum ini mereka akan panggil 513. Jadi cikgu tak pasti orang India ada tak yang keluarga kamu, ibu bapa pernah cerita dekat kamu tentang peristiwa ini? Ada tak? Ada tak yang pernah ibu bapa cerita tentang peristiwa ini dekat kamu? Angkat tangan. Cina ke India pun ada. Kalau pernah dengar peristiwa ini dari ibu bapa ke, ataupun orang tua ke, saudara ke, boleh angkat tangan. Oh, tak ada. Oh, ada satu orang. Oh, Weren pernah dengar. Okey, baik. Yang lain tak pernah dengar langsung ya? Okey, baik. Mungkin generasi ini kurang, kamu kurang terdedah kepada penceritaan ini. Tapi masa cikgu dulu, cikgu belajar dulu, walaupun dalam buku teks tak ada peristiwa ini, tak ada dulu, tak ada. Tetapi orang tua kita, ibu bapa akan cerita. Ini peristiwa ini macam satu titik hitam lah. Peristiwa yang begitu malang sekali yang terjadi dalam sejarah negara kita. Jadi sekarang mereka dah masukkan dalam buku teks. Itu jadi kita lihat ada keperluan lah. Ada keperluan untuk kita ambil tahu sebab ini titik hitam dan kita tak mau berlaku lagi lah di negara kita. Jadi dia bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Sekarang kita tengah nak tunggu nanti ada pilihan raya yang seterusnya. Masa itu dalam sejarah kali ketiga mereka ada pilihan raya. Tapi sudah habis pilihan raya. So bila sudah habis pilihan raya, apa yang berlaku ialah ada ketegangan antara kaum. Ketegangan maksudnya hubungan sudah jadi tidak baik antara kaum. Ya, mengapa ini boleh terjadi? Kerana ada penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Kamu boleh lihat dalam perenggan pertama ini, memprovokasikan maksud dia buat perkara yang boleh buat orang lain marah.
Dia buat orang lain marah. Okay. Jadi inilah situasi yang menyebabkan boleh mulanya peristiwa ini. Dan peristiwa ini kita panggil rusuhan. Mencetuskan rusuhan. Rusuhan pula apa tu? Rusuhan kekacauan. Kekacauan. Keadaan yang huru-hara, tidak aman. Okay. Biasanya dia ada orang yang bergaduh, berlawan besar-besaran sehingga keadaan tidak aman di negara. Okay. So itu kita panggil rusuhan. Dan rusuhan ini di negara kita adalah antara kaum. Okay, maksudnya mungkin masyarakat Cina dengan masyarakat Melayu dengan masyarakat India antara tu, okay, mereka berlawan. Dan rusuhan ini dia tertumpu di beberapa kawasan sahaja, iaitu di Kuala Lumpur, di Selangor dan kawasan di sekitarnya. Okay, sekarang itu latar belakang juga nak cerita sikit bagi kamu ada idea apakah peristiwa ini. Jadi sekarang baru kita masuk isi yang penting dalam topik ini, iaitu pertama kita nak kaji faktor mengapa boleh berlaku rusuhan ini. Okay. Jadi dalam buku teks kamu dia senaraikan 5 poin, cikgu akan ringkaskan kepada beberapa yang penting, beberapa yang utama. So tolong dengar baik-baik. Okay, jadi yang pertama, faktor yang pertama mengapa boleh berlakunya rusuhan kaum ialah ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Ini pertama. Tak boleh tak gariskan dengan cantik. Okay. Bahagian ini yang paling penting ialah ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Mungkin boleh guna spotlight tengok. Okay, itu okay, apa maksud dia? Ekonomi dan sosial tidak seimbang. Maksudnya ada masyarakat yang dari segi, kalau kita cakap dari segi ekonomi, ada masyarakat yang kaya, ada masyarakat yang miskin. Dan mungkin itu peratus yang kaya dan miskin antara kaum itu tak sama, beza. Okay? Dan tentunya dalam keadaan itu ada orang yang akan rasa, mungkin ada yang mereka rasa ada dari segi sosial ini ada yang tidak, dari segi ekonomi ini ada yang tidak adil terhadap mereka. Okay? Itu perasaan mereka, jadi mereka pun tak puas hati. Okay. Jadi itu sebab pertama, ekonomi dan sosial tidak seimbang. Yang kedua, okay, mengapa mereka ini ekonomi dan sosial tidak seimbang ini sesuatu yang macam keadaan yang sudah ada lah. Tapi apakah peristiwa lah, apa yang berlaku sehingga menyebabkan mereka saling berlawan dan menyebabkan rusuhan ialah keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969. Okay, tak boleh nak. Okay, tak apalah, cikgu tak lukis kamu dengar dan cikgu akan point ke isi yang penting sebab tak berapa ni elok dia punya function dalam phone. Okay, baik. Yang kedua, cikgu akan spotlight di sini keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga. Okay. Pada tahun 1969. Okay, jadi dalam pilihan raya umum yang ketiga, okay, 1969, ada parti politik yang mereka gunakan isu yang menyentuh tentang kaum, isu sensitif kaum semasa pilihan raya. Okay. Jadi ketegangan itu sebenarnya bermula apabila mereka gunakan isu sebegini dalam kempen pilihan raya. Okay, kita semua tahu sebelum ini form tingkatan 4 kamu pernah belajar dalam pilihan raya salah satu langkahnya, okay, setelah kamu telah daftar sebagai mengundi, okay, nak undi, sebelum undi akan ada satu masa di mana parti politik, pemimpin mereka akan kempen, mengadakan kempen. Kempen itu maksudnya masa yang dia nak tarik orang untuk undi dia lah kan. Dia akan ceritalah, kamu undi saya, apa yang saya akan buat untuk masyarakat. Okay. Baik, jadi dalam kempen pilihan raya semasa pilihan raya umum yang ketiga,
ada banyak parti politik yang mereka gunakan isu yang sensitif tentang kaum semasa kempen. Okay. Okay, bila kita kata isu sensitif, mungkin dia cakap yang tak baik tentang kaum lain lah. Biasa dia akan sentuh apa yang tidak begitu baik tentang kaum lain. Jadi orang lain bila dengar, mereka akan rasa marah. Tadi provokasi tadi. Okay, jadi poin ketiga ini, cikgu hanya pergi sepintas lalu. PKM dia ambil kesempatan. Masa itu keadaan negara kita masih ada lagi ancaman komunis. Maka ada juga ahli PKM yang dia gunakan kesempatan ini untuk buat rakyat bermusuhan antara kaum. Dan kita lihat yang keempat ni penting. Okay, tadi cikgu dah highlight, cikgu nak ulang semula 3 poin yang paling penting tadi. Mula, ini kamu kena ingat dalam susunan dia. Akar dia yang paling penting mengapa boleh terjadi peristiwa ini ialah ekonomi dan sosial sudah tidak seimbang. Mula-mula sudah tidak seimbang. Kemudian, mula pula ada kempen pilihan raya. Okay, kempen pilihan raya. Lepas itu, keadaan dan keputusan pilihan raya pula, okay, dia menyebabkan rakyat bermula daripada kempen tu mereka sudah ada perasaan yang tidak begitu gembira kan. Jadi selepas keluar keputusan itu, dia puncak lah, dia menjadi puncak di mana mereka saling bermusuhan. Okay. Jadi mengapa dalam kempen itu, apakah isi yang penting yang kita nak sentuh ialah 3 perkataan ini, iaitu menggunakan sentimen perkauman. Okay, semasa mereka tadi cikgu sudah sebut, okay, semasa mereka berkempen, mereka gunakan sentimen perkauman. Bila mereka cakap lah, maksudnya masa mereka cakap, apa yang mereka cakap itu membawa perasaan perkauman. Bagi orang rasa marah tentang mungkin untuk sesetengah orang bila dengar dia rasa semangat tentang kaum dia, tapi untuk kaum lain dia rasa marah bila dengar perkara itu. Okay? Jadi oleh itu akhirnya bila sudah habis apa pilihan raya, apa yang terjadi ialah mereka buat perarakan jalan beramai-ramai. Okay? Jalan beramai-ramai, dan dalam perarakan itulah bila mereka jalan ramai-ramai, pihak yang bermusuhan ini, yang rasa marah ini, mereka mula menyerang orang yang sedang buat perarakan. Okay, mungkin mereka mula dengan membuang barang terhadap mereka ataupun marah mereka ke apa. Lepas tu dua pihak pun lawan. Okay, jadi itulah perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal dan menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Ini ialah faktor dia mengapa boleh terjadi rusuhan kaum. Okey, baik. Ini setakat ini cikgu sudah terangkan kesemua faktor berkaitan dengan rusuhan kaum. Ada soalan tak setakat ini? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu akan sambung kepada langkah mengatasi. Okey. Jadi, apabila sudah berlaku keadaan macam ini, kerajaan dia kena ambil tindakan dengan cepat. Kalau tidak, kita boleh bayangkanlah apa kesan dia. Akan ada banyak yang terkorban dalam proses ini. Ada banyak yang akan mati. Jadi bila lawan keadaan jadi tidak terkawal, dia boleh terjadi banyak perkara yang kita tidak diingini lah. Jadi kerajaan pun cepat-cepat ambil langkah. Dan kita lihat di sini, untuk langkah ini, dia bermula dengan pengisytiharan darurat. Murid-murid pun harus ingatlah tentang apa kronologi dia. Mula dengan apa? Pengisytiharan darurat. Jadi, siapa yang isytihar darurat? Seperti yang kita buat sebelum ini pada tahun lepas, yang di Pertuan Agong yang isytihar darurat. Jadi yang di Pertuan Agong dia isytihar darurat pada 16 Mei 1969. 3 hari selepas peristiwa itu, yang di Pertuan Agong pun isytiharkan umumkan seluruh negara, bukan Selangor KL sahaja, seluruh negara darurat.
Okey. Apakah maksud darurat? Itu isi pertama yang murid-murid harus ingat, pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong ke seluruh negara. Yang kedua, apakah maksud darurat? Okey, bila kita sebut negara sudah masuk sudah diisytiharkan dalam keadaan darurat, maksud dia perlembagaan digantung. Okey, perlembagaan undang-undang tertinggi negara digantung. Bukannya tak ada undang-undang. Maksud dia ialah tak boleh nak ubah apa-apa undang-undang pada masa itu. Okey, tak boleh diubah apa-apa undang-undang pada masa itu. Dan kerana apa? Parlimen ditangguh. Biasanya siapa yang boleh menggubal undang-undang? Parlimen yang boleh gubal undang-undang. Jadi, parlimen tak boleh ada sidang parlimen. Okay? So, semua menteri-menteri, ahli parlimen, mereka tak boleh bermesyuarat lah, tak boleh bersidang dan bincang tentang undang-undang negara, tak boleh. Itu ialah darurat. Jadi, siapa yang boleh keluarkan arahan pada masa ini? Okay, kebiasaannya, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa yang agak besar pada masa ini. Okay, Yang di-Pertuan Agong, dia akan keluarkan arahan dalam bentuk ordinan darurat yang biasanya diumumkan oleh Perdana Menteri. Okay. Jadi itulah darurat. Jadi di bawah darurat, kita lihat ada beberapa langkah yang telah kerajaan lakukan untuk menjaga keselamatan rakyat. Pertama, dia buat pusat perlindungan. Yang ini kalau pada masa kini kita pun agak biasa dengan nak dengar ni pusat-pusat. Okay, jadi masa itu pun ada pusat perlindungan, okay, di mana rakyat yang perlukan perlindungan, nak jaga rakyat boleh pergi ke tempat-tempat itu. Kedua, apa lagi yang dibuat di bawah darurat? Ialah polis. Polis, dia kuat kuasa perintah berkurung. Ini pun stay at home. Kita pun tak asing dengan ini dah hari ini. So, perintah berkurung, orang ramai seperti kita pada hari ini tidak dibenarkan keluar. Semua kena tinggal di kediaman, iaitu rumah masing-masing. Okay, dan mereka cepat-cepat nak buat satu jawatan kuasa AJK untuk buat apa? Untuk susun semula penerangan kerajaan. Maksudnya, sebab sekarang dalam keadaan macam ini ada banyak perkara yang rakyat mesti tahu. Okay. Macam sekarang lah. Sekarang kita tengok MKN, dia setiap hari dia akan hantar mesej sebab dia ada sesuatu yang dia nak bagi tahu dekat rakyat. Okay, masa itu pun sebegini keadaan dia, nak susun semula penerangan, perkhidmatan penerangan untuk nak sampaikan maklumat dekat rakyat. Jadi, dan kita lihat di sini, semua berita ditapis. Maksudnya apa? Kena cek dulu berita ni. Okay, kena cek dulu betul ke tidak, benar ke tidak, kesahihannya, benar ke tidak. Ada kala berita itu berita palsu, maka tak boleh nak terbit lah. Kena hentikan, tak boleh terbit berita itu. Okay. Jadi kerajaan juga pastikan di pusat perlindungan rakyat semua cukup makan lah. Ada bekalan makanan dan mangsa rusuhan. Siapa yang cedera dalam rusuhan itu, mereka akan pergi ke pusat perlindungan di mana? Di Stadium Merdeka, Tiong Nam Settlement, ni dua tempat lah. Jadi dalam keadaan ini, bila kita lihat di pusat perlindungan, ada semangat lah saling membantu antara rakyat. Okay, jadi ini bahagian pertama darurat. Isi paling penting dalam bahagian langkah mengatasi rusuhan kaum ini ialah pertama, pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, apakah maksud dia? Maksud dia perlembagaan digantung, parlimen ditangguh. Dan yang ketiga, polis menguat kuasa perintah berkurung. Okay. Sekarang kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Muka surat 1330. Okay, so langkah seterusnya ialah penubuhan Majlis Gerakan Negara. Mageran. Yang hari ini kita panggil MKN lah. Selalu MKN ini hantar mesej dekat semua orang kan, SMS kan. Ada tak terima MKN punya mesej? Okay. So dulu dipanggil Majlis Gerakan Negara. Dan dia mula ada Mageran ini sebenarnya mula daripada peristiwa ini. So Tun Abdul Razak dia jadi pengerusi untuk Mageran.
Dan mageran ini dia buat apa? Okay, dia mengembalikan keamanan dan undang-undang di negara. Okay, jadi kita tahu keadaan merusuhan kaum maksudnya sudah keadaan tidak aman. Jadi tanggungjawab mereka ialah untuk nak jadikan aman balik negara kita. So dalam mageran ada siapa? Ada pegawai perkhidmatan awam, pegawai kerajaan macam cikgu, okay. Pegawai tinggi polis, polis, tentera, semua yang pasukan keselamatan negara lah, nak jaga keselamatan keamanan negara. Jadi mageran ini ada kuasa apa? Dia akan jaga memerintah semasa darurat. Semasa darurat, darurat ini ambil masa berapa panjang kita lihat di sini. Dari 16 Mei dia mula 1969 sehingga 23 Februari 1971. Berapa lama kita lihat di sana? Boleh kira tak? Tolong kira murid-murid, bagi tahu cikgu berapa lama tempoh dia. 9 bulan kah cikgu? 9 bulan. Tengok baik-baik. 1971 ni, bukan 1970. Berapa lama? 2 tahun. Dekat 2 tahun lah. Satu tahun 9 bulan. Setahun 9 bulan. Dekat 2 tahun. Okay. Darurat ini. Jadi daripada satu perkara ni, rusuhan kaum, kita lihat kesan dia. Dia bukan boleh selesai sekejap. Sekejap saja boleh, dia bukan sekejap saja boleh selesai. Dia ambil masa yang lama. So mageran ni dia menggunakan masa lebih kurang 2 tahun untuk selesaikan, untuk kembalikan negara kepada keadaan yang aman. Okay. Jadi dua benda yang mereka fokus untuk selesaikan. Pertama, masalah perpaduan kaum lah, kita tahu sebab hubungan tidak baik, sebab itu boleh berlaku peristiwa ini. Dan kedua, dia punya akar dia, punca dia ekonomi tak seimbang. Dia pun cuba nak selesaikan masalah ini. Okay. Jadi mageran dia ada banyak tanggungjawab. Kita cuba lihat di bawah. Iaitu dia mengembalikan keamanan, tadi cikgu dah terangkan. Kedua, dia nak bagi negara pentadbiran dia licin. Maksudnya kamu buat sesuatu itu dia boleh jalan lancar. Ketiga, keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Bagi antara kaum ini saling percaya kembali, boleh hidup dengan saling membantu, saling menjaga dan bukannya dalam keadaan yang hubungan yang tegang. Okay? Dia nak kembalikan keamanan. Dan yang keempat yang kita lihat ini pun agak isi yang boleh menarik perhatian kita. Kita cuba lihat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar. Jadi semua surat khabar stop, tak boleh keluar surat khabar. Rasanya mengapa macam ni? Mengapa tak boleh keluar surat khabar? Apa masalah dia? Cuba kita fikir. Ada tak yang nak cuba? Mengapa? Rasa-rasanya lah pada pendapat kamu, mengapa kerajaan pada masa itu mageran ini dia gantung semua. Surat khabar tak boleh terbit, tak boleh ada surat khabar. 1 tahun 9 bulan ni tak ada surat khabar, bayangkan. Mengapa nak buat macam ni? Macam tak ada berita lah, kamu bayangkan sekarang tak ada berita langsung. Tak boleh tahu berita, tak boleh tahu apa yang berlaku. Mengapa nak macam ini? Cikgu, untuk mengelakkan pihak ketiga mencampur tangan dalam hal negara. Tak mau pihak ketiga. Pihak ketiga tu pihak dari mana? Kuasa asing. Tak mau kuasa asing boleh campur tangan hal negara. Ya. Okay. Apakah logik dia? Mengapa berita boleh menjadikan negara lain campur tangan hal kita? Menjaga rahsia kak cikgu. Rahsia. Mungkin dia kalau keluar berita, pihak ketiga nampak ini peristiwa yang berlaku di sini, so kita nak campur tangan. Mungkin. Okay. Ada lagi pendapat lain? Kalau kamu setuju tak buat macam ni, bila bergaduh, semua akhbar kena
kena gantung. Siapa yang rasa ini tindakan yang bijak sekali, angkat tangan. Tak ada? Oh, ada, Wei Ren. Okey, cikgu lihat. Hari Haren pun, Hari Haren dah jawab tadi. Okey, Wei Ren, cikgu nak dengar pendapat kamu. Mengapa kamu rasa tindakan ini bijak, dan pastinya kalau kamu setuju, kamu ada pendapatlah tentang mengapa kerajaan nak buat macam ini. Kamu rasa apa kebaikan dia buat macam ini? Ya, betul. Mungkin ada berita palsu. Jangan bagi rakyat takut. Ya, actually sebenarnya sekarang kita sendiri boleh rasa. Kan boleh rasa kan sekarang. Kita dalam keadaan macam ini, kalau tengok berita pun, hati rasa macam susah hati, betul. Okay. Dan nampak dan rasa lagi takut. Ya. Macam sekarang, kamu tak adalah kalau cikgu ada grup dalam Telegram. Tak tahu kamu semua ada kot. Mungkin sebelum ni cikgu pernah kata ada grup Ada cikgu, MK. ada Ada banyak kan? grup. Ya. Dan grup-grup itu banyak berita. Lepas tu you tekan, you tengok, oh my God, hari ini macam ni, hari esok macam tu. Makin tengok makin risau. Nanti jadi stres jadi nanti sudah kemurungan. Cikgu ajar dalam PJ, kemurungan. Asalnya tak ada masalah. Asalnya dia okay, dia happy. Tiba-tiba tengok berita, dia jadi orang lain lah. Dia jadi susah hati. So, berita sebenarnya dia ada banyak kesan dekat manusia. Okay? Terutamanya kalau emosi kamu memang tidak stabil, lagi tambahlah dengan semua berita negatif, habislah. Jadi, dalam keadaan yang kita tengok dalam sejarah ini, emosi tidak stabil lah pada masa itu. Kebanyakan manusia dalam keadaan tertekan sebab darurat, okay? Dan ada berlaku rusuhan. Tentu sudah dalam keadaan ketakutan. Macam kita juga sekarang ni ada orang yang akan terkesan daripada keadaan sebegini. Dia rasa macam kita sendiri pun ada rasa lah kadang-kadang kan, terstres ke, rasa tekanan lah kadang-kadang boleh ada. Okay? Jadi lagilah pada masa itu, kalaulah keluar lagi berita palsu, di mana berita itu mungkin berkaitan dengan isu antara kaum. So peristiwa jadi lebih teruk lah. Antara kaum dia punya hubungan makin teruk. Makin banyak peristiwa nanti. Asal tak ada peristiwa, keluar ada berita itu, lagi ramai yang nak lawan di luar. Okay? So itulah kebijaksanaan dan rasional di belakang tindakan ini. Okay? Jadi kerajaan pun gantunglah sementara penerbitan semua akhbar sehingga negara tenang. So sebab berita dia boleh buat orang rasa tenang, boleh buat orang rasa tidak tenang. Okay? Jadi dia tunggulah keadaan tenang baru kita terbitkan berita. Okay, jadi seterusnya menguatkuasakan akta hasutan. Menghasut maksudnya kamu cakap yang tidak baik tentang kerajaan. Okay, biasanya tentang kerajaan ataupun antara dua pihak itu, kamu nak rosakkan hubungan mereka, kamu cakap sesuatu yang tak baik tentang salah satu pihak, itu menghasutlah. So akta hasutan dikuatkuasakan. Dan kita lihat yang terakhir ini, jabatan penerangan. Di bawah mageran ini ada jabatan penerangan, okay, yang dia akan menapis berita palsu lah. Yang tadi kita lihat di bawah darurat pun sudah bagi tahu ada langkah ini, tapi siapa yang buat? Jabatan penerangan yang buat. Dia akan menapis, dia filter mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik tak boleh terbit. Okay. Dan menerangkan usaha kerajaan. Ini juga penting, macam yang cikgu sebut tadi, peranan MKN hari ini, dia akan bila ada berita, ada sesuatu arahan yang baru, dia akan bagi tahu dekat rakyat semua. Okay? Usaha kerajaan. Supaya mereka jelas, bukannya kenapa kerajaan buat ini ya, ataupun saya tak tahu pun, nanti bila sudah kena tangkap dia cakap saya tak tahu pun. So dia kena terangkan dekat rakyat usaha kerajaan. Okey. Jadi kita lihat di sini ada ahli mageran. Okey, mereka bergambar di parlimen. Okey, inilah mereka yang usaha dalam mageran untuk jaga kembalikan keamanan negara. Ada tak yang anda kenal? Memang dah ada nama dah kan kat bawah, so anda boleh lihat. Okay, so cikgu rasa yang kita pernah dengar nama ada BT Sambatan di sini.
Yang ini BT Sambatan yang terlibat dalam kabinet pertama. Okay, dan Dr. Ismail Abdul Rahman yang kita baca tentang beliau dalam usaha ini apa konfrontasi Indonesia. Okay, konfrontasi Indonesia itu. Tun Abdul Razak. Okay, dan Tun Abdullah Ahmad Badawi pun kita salah seorang Perdana Menteri negara kita ya. Okay, jadi kita itu beberapa tokoh yang kita mungkin kenal lah yang terlibat dalam mageran. Okay. Baik, sekarang kita pergi kepada muka surat yang terakhir dalam topik ini. Okay. Jadi selain daripada mageran dan juga tadi kita tengok pengisytiharan darurat, raja pun ada yang cubalah nak bantu keadaan, memainkan peranan mereka. Jadi contohnya di Perak Sultan dia nasihat rakyat lah, tolonglah jaga keamanan. Okay, Sultan Idris. Dan bila Sultan sudah mengambil tindakan menasihati rakyat, maka pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak pun mereka menubuhkan satu jawatan kuasa, nama dia Jawatan Kuasa Muhibah. Jawatan Kuasa Muhibah nak bagi harmoni semula keadaan. Jadi jawatan kuasa ini dia pun keluar surat macam ni. Kita tengok kat tepi ni. Okay. Dia keluarkan surat. Suruh rakyat bertenang dan membantu negara. Okay. Dan mungkin mereka boleh terbitkan lah. Ini dalam surat khabar dia terbitkan seruan Sultan Perak. Okay. Sultan memanggil semua rakyat, don't let this happen in Perak. Jangan bagi ini berlakulah di Perak. Okay, negeri lain pun ada raja yang juga minta rakyat bertenang, bersabar, okay, dan mematuhi undang-undang. Okay. Jadi itulah beberapa langkah yang kita lihat diambil oleh kerajaan dan juga raja-raja Melayu untuk mengatasi peristiwa rusuhan kaum ini. Okay. Okay, jadi akhirnya dengan kerjasama semua pihak, maka rusuhan kaum ini telah berjayalah dihentikan seperti mana yang kita lihat ambil masa yang agak lama, 2 tahun, dan keadaan negara mula kembali normal. Okay. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, okay, masih wujud lagi lah cabaran untuk negara. Cikgu nak tutup spotlight saya tak dapat. Okey, baik. Okey. Masih terdapat lagi cabaran ini dalam negara untuk nak kita kekalkan perpaduan lah. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti tahulah peranan kita untuk jaga keamanan. Okey, untuk jaga keamanan supaya kita semua dapat hidup dengan aman. Okey. Jadi sebelum kita sambung kepada latihan, okey, dan kuis, pada pendapat anda sebagai rakyat Malaysia, apakah yang kamu boleh buat sekarang? Apa yang kamu boleh buat sekarang untuk jaga keamanan? Untuk jaga keamanan negara. Terutamanya dari segi hubungan antara kaum. Apa yang kita boleh buat? Ada tak yang nak cuba jawab? Ada tak yang ada pendapat? Apa yang kamu boleh buat sebagai seorang rakyat untuk jaga keamanan negara dan jaga hubungan antara kaum? Ini ekstra lah tambahan untuk kita fikir. Menghormati agama bagus. lain. Ada resam perkauman lain. Yes, betul. Okay. Saling menghormatilah dan terutamanya yang Pak Chen highlight tadi, agama. Kita harus hormat agama orang lain. Okay. Itu memang agama ialah salah satulah yang kita sebut sebagai isu sensitif. Okay. Kita mesti hormat agama orang lain dan bukan gunakan agama itu untuk nak mempersendakan kaum lain. Gurau tentang agama orang lain. Okay. Pasti akan menjadikan keadaan yang tidak gembira lah. Okay. Okey, Warden kata kestabilan politik.
Okay, kita kena, sebagai rakyat pun kita kena bantulah dalam menjaga kestabilan politik. Macam mana kita sebagai rakyat boleh menjaga kestabilan politik? Ada tak yang ada pendapat? Okey, mematuhi undang-undang. Bagus. Okey. Ya, jadi kita boleh mematuhi undang-undang, mematuhi arahan kerajaan, menyokong dasar kerajaan, sebentar yang paling tepatlah sebenarnya dalam peranan rakyat untuk nak menjaga kestabilan politik ialah kita mengikut arahan kerajaan. Kita menyokong dasar kerajaan. Apa-apa program yang kerajaan buat, kita bekerjasama dengan kerajaan. Maka politik boleh stabil lah. Bukannya kerajaan keluar peraturan ini, oh you nak lawan. Okay, jadi itu akan menjadikan keadaan politik tidak stabil lah. Okay, jadi terima kasih Warden dan Pak Bichun atas penyertaan bahagian ini. Okay, semasa cikgu tanya soalan sebegini, kalau kamu mampu, cikgu sangat galakkan kamu jawab sebab ini cikgu boleh. Sesiapa yang jawab soalan kibat sebegini, okay, bukan saja kita bagi satu maklumat lah dekat semua kawan, sebab kita cikgu bincang jawapan soalan sebegini sebenarnya adalah untuk kita boleh aplikasi lah. Kita bukan belajar sejarah untuk hafal dan untuk exam saja. Kita boleh gunakan dalam hidup kita macam Pak Bitran tadi cakap, menghormati agama. So kita daripada peristiwa tadi ni, kita tahu kita tak mahu itu berlaku. 2 tahun macam itu. Tak mahu. So macam mana kita boleh elakkan? Kita kena hormat agama orang lain. Itu kita boleh buat. Itu sesuatu yang kita boleh buat dan kita harus cuba untuk buat kalau kita belum lagi buat sebegini. Kita kena tanya diri sendirilah, adakah kita hormat agama orang lain? Ataupun kita suka cakap benda yang tak baik tentang agama orang lain. Kalau kita ada, kita boleh ubah. Dan satu lagi yang kita lihat dalam keadaan kes ini, sebab isu sensitif. Itu pun satu, kita tak mahu nak timbulkan isu sensitif. Contohnya hari ini, kita semua, terutamanya generasi hari ini, internet, media sosial melambak tempat yang kita boleh hantar pendapat kita. Nak hantar dalam Twitter boleh, nak cakap dalam Facebook boleh, nak cakap dalam TikTok boleh. So, terlalu senang untuk kamu nak bercakap dengan orang ramai dan sikit-sikit saja viral. So, sebenarnya lagi bahayalah hari ini, apa yang kita cakap ini, lagi cepat dia sebar kepada orang ramai. So, kamu cakap satu benda yang tak betul je, kalau kamu letak dalam internet, esok kamu sudah jadi famous. Tapi kita tak maulah famous yang jenis itu. Okay? Sebab famous yang jenis itu, kalau dia bawa kepada pergaduhan antara kaum, itu sangat bahayalah. Okay? Jadi, dan yang bahagian yang Warden sebut juga, kita boleh lihat memang praktikal lah. Kita kena mematuhi undang-undang. Okay? Supaya semua pihak terjaga. Okay, baik. Jadi, seterusnya, sekarang kita akan pergi kepada kuis dan sebelum itu cikgu akan ubah sedikit cara. Biasanya cikgu akan buat peta kan. Hari ini cikgu akan terus share peta minda, peta berkaitan dan cikgu akan pergi dengan cepat. Lepas itu, cikgu akan berikan kamu masa untuk jawab kuis. Ada kuis selepas ini. So, cikgu tunjukkan dulu nota. Nota itu macam rumusan semua apa yang kita belajar tadi. So tunggu sekejap. Cikgu akan share. Sementara cikgu nak buka ini, ada soalan tak tentang topik hari ini? Kalau ada soalan boleh tanya.
Sekejap cikgu nak pause recording sebab saya ambil masa nak cari ni. Security. Okay, baik. Ini peta, bukan nota yang terkini. Kekurangan satu isi. So, kena dengar baik-baik sebab nanti ada kuis berkaitan dengan ini. Okay, jadi cikgu sudah ringkaskan ke dalam peta ini semua isi topik yang paling penting, isi paling penting untuk topik hari ini, iaitu kalau kamu lihat sebelah kiri ada faktor, kanan ialah langkah mengatasi rusuhan kaum. Okay. Faktor utama ekonomi dan sosial tidak seimbang. Okay. Murid-murid harus ingat ikut kronologi yang cikgu susun ini. Maksud dia ada susunan urutan dia. Okay. Peristiwa dia nanti yang kamu kena susun. Pertama, mengapa boleh terjadi rusuhan kaum? Kerana ada akar dia, punca dia yang utama yang sudah lama wujud dalam masyarakat, iaitu ekonomi dan sosial tidak seimbang antara kaum. Dan terjadi pula pilihan raya yang ketiga. Okay. Dalam pilihan raya yang ketiga, sebenarnya di antara dua isi ada satu isi lagi yang tertinggal, iaitu bermulanya kempen pilihan raya. Okay. Dia bermula dengan kempen pilihan raya. Mengapa boleh terjadi rusuhan kaum? Bermula dengan kempen pilihan raya. So mereka berkempen. Okay, kempen, dan dalam kempen itu mereka gunakan sentimen perkauman. Okay, gunakan sentimen perkauman. Jadi gunakan, maksudnya bila cakap itu tak hormat dekat kaum lain lah. Okay, dan akhir sekali keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga, bila keluar keputusan dia, okay, mereka mula berarak, membuat perarakan. Semua yang menang itu pergi berjalan dekat, pergi berjalan beramai-ramai, dan selepas itu berlakulah pihak yang tertentu dia keluar dan membuat perbuatan provokatif dan akhirnya menyebabkan keadaan tidak terkawal dan berlaku rusuhan. Okay. Apakah langkah untuk mengatasinya? Pertama, yang di Pertuan Agong dia isytiharkan perintah darurat. Okay. Dan di bawah perintah darurat itu polis dia pun kuat kuasa perintah berkurung. Semua orang tak boleh keluar rumah. Dan kemudiannya ada mageran ditubuhkan, dan di bawah mageran ada jabatan penerangan yang menapis berita palsu. Tak mau bagi ada berita palsu dan yang boleh membawa kepada permusuhan antara kaum. Okay, baik. Inilah nota kita pada kali ini untuk kita nak rumuskan semua isi penting yang kita belajar. Okay, dan sekarang kita akan pergi kepada kuis. Kalau tak ada soalan, tak. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Jadi kita akan pergi kepada kuis. Jadi sekarang cikgu akan hantar dalam kita punya WhatsApp, grup WhatsApp, satu kuis live worksheet. Kamu kena jawab sekarang. So saya stop share dulu. Siapa yang menyentuh sensitiviti kau? Okay. Soalan 2A ini cuba, dia susah kalau cikgu letak phone di sini. Sekejap. Parti politik. Apa? Parti politik. Ya, betul. Parti politik yang sentuh isu sensitiviti antara kaum. Okey, sekejap. So kita tadi ada 3 jawapan, tapi yang ketiga itu mungkin kita kamu perlu hafallah dengan sangat spesifik perkataan-perkataan tersebut. So untuk 2A, faktor yang cikgu nak ingatkan di sini, okay, hari ini sebab dah lama dah kan cikgu tak ada semak kamu punya latihan dan mungkin kamu
Dan cikgu yang berdasarkan pengingatan saya lah, ada yang biasanya kamu suka jawab faktornya. Okay? Tolong jangan guna cara itu. Ingatlah, kita nak bagi selengkap yang boleh. So faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum ialah, jadi yang pertama ada yang sebut tentang ketidakseimbangan ekonomi. Atau secara senang, ekonomi dan sosial tidak seimbang pun boleh. Maksud yang sama. So ini satu markah. Okay. Dan kamu juga boleh tulis tentang apa lagi, iaitu faktor kedua ialah keadaan. Dan sebenarnya kalau kamu lihat di sini, cikgu hanya gunakan isi daripada mana? Daripada peta kita tadi. Namun sambungkan jadi satu perenggan. Maka dia jadi jawapanlah untuk soalan esei. So faktor kedua ialah keadaan dan keputusan. Sini cikgu tulis ringkasan. Kamu kena tulis dengan lengkap. Pilihan raya umum, PRU. Biasa kita memang panggil PRU. PRU ketiga 1969. Okay. So saya akan sambunglah. Keadaan dan keputusan PRU ketiga 1969 bermula dengan apa? Dengan bermula dengan apa? Kempen pilihan raya. Ya, kempen PR lah, pilihan raya. So mengapa bermula dengan kempen boleh terjadi rusuhan kaum? Kerana ada yang tadi yang kita Tian Sheng sebut tadi, parti politik. Parti politik maksudnya pemimpin dalam orang ahli politik lah. Okay, ahli politik. Sebelum pilihan raya mesti dia kena tarik undi, nak suruh orang undi dia. Okay, so dia akan naik ke pentas, dia akan ceritalah macam-macam tentang apakah kebaikan kalau undi dia. So semasa dia buat perkara itu, ada parti politik, ada orang yang pemimpin yang naik calon, yang orang nak undi dia cerita dengan menggunakan apa? Berkempen. So berkempen, cara dia kempen, sebab tadi kita cerita mula dengan kempen, so kita sambung saja isi. Dia berkempen dengan menggunakan apa? Sentimen perkauman. Yes, sentimen perkauman. Ataupun kalau kamu nak guna apa yang Tian Shen bagi tahu tadi pun boleh, iaitu menggunakan isu sensitif kaum. Barulah kita senang nak ingat sebab dia ada logik, dia ada isi yang jelas untuk kita faham, iaitu dia macam mana mula dengan kempen. Kempen macam mana? Bila dia kempen, dia gunakan cerita perkauman. Seorang jadi marah tentang kaum lain. So itulah isi terakhir, menggunakan sentimen perkauman. Tentunya kalau kamu nak sambung, ada lagi isi dia, iaitu perarakan kemenangan pilihan raya menjadi tidak terkawal. Bila mereka sudah menang, mereka pergi celebrate, mereka jalan beramai-ramai, masa itulah jadi pergaduhan, rusuhan kaum. Okay? Jadi ini ialah faktor. Jawapan untuk esei yang pertama. Okay? Cikgu cuba buat macam ini supaya semua jelas lah. Ada yang tak hadir pun nanti dia boleh lihat balik rakaman video ini. Okay?
So seterusnya kita sambung kepada soalan 2B. Okay, 2B, kita tengok soalan. Huraikan langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Soalan ini kita lihat ialah soalan yang ada 8 markah. So agak banyaklah isi dia. So kita mulakan dengan salin dulu pangkal ayat. Mula daripada perkataan apa? Langkah. Ya, langkah. So, saya akan ringkaskan sedikit. Langkah yang diambil oleh kerajaan, maka langkah kerajaan. Boleh faham kan? Langkah kerajaan mengatasi masalah ini ialah apa? Apa langkah dia yang pertama tadi? Kita buat dalam kuis tadi. Cikgu nak panggil nama dah. Kalau tidak hari harun saja dia akan jawab dari mula sampai habis. Tengok siapa yang cikgu nak panggil. Wayan ada tak Wayan? Wayan cuba jawab bahagian ni. Apakah langkah pertama? Boleh type dalam chat. Kalau yang paling baik adalah terus buka mic lah. Tak payah kita nak tunggu-tunggu. Dan saya kena tekan chat lagi. Okey. Ada tak? Apa langkah pertama? Langkah maksudnya kena buat sesuatu lah. So kita kena tahu siapakah yang ambil langkah pertama ni untuk atasi masalah. Agong. Begitu besar. Ya, Agong. Agong yang paling ada kuasa ketua negara ni. Okay. So dialah tentunya macam dalam kelas kalau berlaku masalah, cikgu lah yang pertama yang kena ambil tindakan. Okay, so yang paling berkuasa. Kalau dalam seluruh sekolah, pengetua lah yang akan ambil tindakan. So yang di Pertuan Agong yang ambil tindakan dulu. So saya ringkaskan di sini YDPA lah. Tapi ingat dalam SPM sebenar tolong tulis lengkap. Yang di Pertuan Agong dia buat apa? Memperisytiharan perintah darurat. Ya, so di sini saya ubah sikit. Sebab saya mulakan dengan orang dulu. Senang saya ingat. YDPA dia buat apa? Dia mengisytiharkan lah. Daripada kata nama saya tukar jadi kata kerja. Dia mengisytiharkan perintah darurat. Di mana dia isytiharkan perintah darurat ini? Keseluruhan negara. Ya, ke seluruh negara. Semua orang, semua negeri ada darurat. Bukan sahaja KL, Selangor, semua. Macam kita hari inilah punya PKP, seluruh negara ada dalam keadaan ini. Okay, baik itulah maksud dia. So di sini, kalau kamu boleh tulis sampai sini, tambah satu lagi bahagian. Pada, kalau boleh ingatlah, biasanya sejarah, tarikh tu kalau ingat silap, dia tak begitu mementingkan lah. Tapi kalau boleh, kamu boleh tambah. Kalau boleh ingat, kamu boleh tambahkan isi ini. Di sini 2 markah. Okay, tadi bahagian pertama, mengisytiharkan perintah darurat 1 markah. Perintah darurat 1 markah. Dan sebenarnya yang di Pertuan Agong sampai ke seluruh negara ini, 1 lagi markah lah. 2 markah bahagian ini. Okay, seterusnya apa lagi? Yang cikgu tak ada letakkan dalam peta tadi. Peta tadi hanya 4 isi. So tak cukup. Sekarang nak 8 isi. Apa yang kita boleh tambah iaitu kita terangkan apa itu maksud darurat. Dalam darurat apa yang berlaku. So hal ini bermaksud sebab ini saya tulis macam ni sebab saya nak ceritakan apa itu darurat. Hal ini bermaksud apa? Apa yang digantung dan apa yang ditangguh. Perlembagaan digantung, parlimen ditangguh. Okey, terima kasih. Digantung dan kita punya parlimen
ditangguh. Di sini 1 markah. Ini 2, 1 satu isi yang samalah berkaitan dengan nak jelaskan apa tu darurat. Dan seterusnya kita boleh sambung kepada apa yang pihak polis buat. Polis menguatkuasakan apa? Perintah apa? Selain daripada Tian Sheng dengan Hari Haran yang lain. Perintah berkurung. Bagus, Hairul. Perintah berkurung. So kalau yang ini senang untuk kita sebenarnya, kalau kamu nak huraikan pun kamu boleh huraikan. Ini iaitu kamu boleh sambung, iaitu orang ramai macam mana tak boleh keluar rumah kan. So ini kat kita dah tahu maksud dia, so kita senang untuk kita nak huraikan. Orang ramai tidak yang ini kalau kamu tukar, tinggal di rumah, tak ingat kediaman, boleh tak? Boleh ya? Sebab maksud dia sama. So tak payah nak susah-susahkan, alamak saya lupa dah perkataan itu macam mana. Tak ada masalah. Ingat je, stay at home. Sudah ada point dia. So di sini, ini 1 markah. Bahagian ini 1 markah. Panjang tapi 1 markah, tapi jangan risau pasal dia punya panjang sebab isi dia kita sudah sangat biasa dengan isi ni, tidak dibenarkan keluar dan kena stay at home. Benda yang senang nak ingat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 markah lagi. So kita sambung tentang mageran lah. Kita sambung tentang mageran. Iaitu kita boleh tulis selain itu. So kita tadi semua ini adalah tentang darurat sahaja. So selain itu, langkah kedua ialah apa? Penubuhan. Yang ini boleh tak kita tulis mageran? Sebenarnya boleh ya, sebab yang ini dia memang spesifik lah dekat Majlis Gerakan Negara. Tapi kalau ingat Majlis Gerakan Negara, tulislah Majlis Gerakan Negara. Penubuhan mageran untuk buat apa? Bagi dia punya tujuan utama cukup. Untuk saya pilih 1 saja. Saya pilih 1 iaitu yang penting, yang paling saya rasa paling penting, iaitu dia nak mengembalikan apa? Mengembalikan apa? Ada tak Keamanan. jawab? Ya, keamanan. Ataupun ketenteraman sama-sama saja, dan undang-undang. Sampai sini berapa markah dah? 7 dah. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mageran 1 markah. Untuk buat apa? Ni 7. Markah terakhir kita boleh tulis tentang apa? Yang mana yang kamu rasa apa? Menarik lah. Nak tulis tentang atas hasutan pun boleh, ataupun bagi cikgu, Jabatan Penerangan. Di bawah mageran ini ada Jabatan Penerangan. Dia buat apa? Menapis Berita palsu. ya, berita palsu.
Kamu boleh tambah lagi dan menerangkan usaha kerajaan lah. Tapi itu bukan wajib lah, hanya kita biasakan diri kalau 8 markah tulislah 9 markah 9 isi. Supaya kalau kita tersilap satu pun tak apa. Boleh dapat lagi markah penuh. So, jabatan penerangan dia buat apa? Dia menerangkan, menapis berita palsu dan dia juga menerangkan usaha kerajaan. Okay, 8 markah. Ni 9 dah. Okay, total jumlah dia di sini. Okay, baik. Jadi kita sambung dengan bahagian terakhir, kebat. Okay, soalan kebat dia tanya tentang apa? Yang tadilah yang cikgu tanya dalam bila cikgu habis mengajar sebentar tadi. Ada kaitan lah dengan yang itu. Pada pandangan anda, bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan di negara kita? So, bagaimana, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk mengekalkan keamanan? So, di sini cikgu tak akan tulis dalam esei, tapi bila kamu buat dalam latihan, tolong buat dalam esei ya. Saya hanya bagi dalam format yang kebat. Okay, format kebat yang kita gunakan untuk bincang soalan kebat, iaitu kita fikir satu isi, kita fikirkan, jelaskan isi itu ataupun kesan isi itu dan sambung lagi kesan dia dan berikan contoh dan inference. Okay, kita mula dengan isi dulu. Apakah langkah dia tadi? Apa Pak Bichen sudah jawab, saling menghormati ya. Contoh pun dia sudah bagi siap. Saling menghormati. Contoh dia bagi apa? Menghormati agama kaum lain boleh. Sini awak boleh tambah jugalah kalau saling menghormati rasa macam kurang, boleh saling menghormati antara kaum. Bagi dia lebih jelas sikit. So, perpaduan dapat dikekalkan di negara kita dengan saling hormati antara kaum. Okey, sekarang kita nak bagi huraian dia. Mengapa nak saling hormat antara kaum? Untuk mengeratkan hubungan. Okey, so supaya dapat mengeratkan hubungan. Ada lagi? Murid yang lain? Lagi? Apa huraian? Kesan dia kalau kita saling menghormati selain daripada mengeratkan hubungan, apa lagi? Mengelakkan konflik. Okey, bagus. Dan mengelakkan konflik perkauman, mungkin boleh tambahlah. Mengelakkan tengok dia tak susah sebenarnya kalau kita bincang macam ini. Tengok dia beberapa perkataan saja tapi dia dah lengkap dah. Jawapan ini kita boleh nampak dia ada isi, dia ada huraian lanjutan, dia juga ada contoh. Tapi tak susah, kita hanya fikir logik je. Menghormati antara kaum, mengapa? Boleh erat hubungan. Mengapa nak erat hubungan? Boleh elak konflik. So, apakah contoh dia? Contohnya, macam mana nak hormat? Hormat agama kaum lain. Okay. Kalau nak bagi lagi contoh seperti agama Islam, tu contoh lah. Okay. Inference. Inference, kita nak buat satu kesimpulan lah. Cikgu, Okay, untuk so, menjaga keamanan negara. Apa? Untuk menjaga keamanan negara. Okay, yang ini isi yang sesuai untuk inference. Tapi ayat kamu nak buat kesimpulan. Macam mana kamu buat kesimpulan? Ini dapat menjaga keamanan negara. Okay, boleh. Kesannya ini dapat menjaga keamanan negara. Ataupun satu lagi cara, dua cara lah.
cara senang, cara yang saya rasa yang agak senang tadi, ini dapat menjaga keamanan negara, ataupun sikap saling menghormati, hanya ambil balik lah sebenarnya, tapi hanya bagi dia nampak macam hebat sikit. Okay, sikap saling macam lengkap sikit lah. Sikap saling menghormati dapat saya ubah sikit, menjaga pun boleh ataupun menjamin keamanan negara. So kita lihat balik tajuk soalan, dia tanya apa? Perpaduan dapat dikekalkan. Okay, bolehlah. Bila aman, maksudnya kita ini kebaikan dia. Bila kita menghormati, perpaduan dikekalkan dan negara aman. Okay, so ini isi yang pertama. Tapi soalan ini 8 markah. So kita perlu 2 set isi sebegini. So cikgu padam dulu set yang pertama. Kita bincang, cuba fikir lagi. Tadi saling menghormati itu dia mungkin sesuatu yang lebih daripada segi sikap dalam hati kamu. Bila kamu buat secara dasar, secara konkret di tindakan kita, perbuatan kita, apakah perbuatan yang kita boleh buat, langkah nyata yang kita boleh ambil untuk mengekalkan perpaduan. Ada tak yang lain nak cuba tengok? Selain Pak Bitron dah cuba dah jawapan, ada lagi? Apa yang kita boleh buat lagi? Bekerjasama. Okey, yang itu pun lebih saya kerjasama boleh, tapi dia lebih juga kepada sikap. Okey. Kempen kesedaran. Mengadakan kempen. Okey, so saya akan mulakan dengan kempen dulu. Okey, yang cikgu maksudkan yang nyata, maksudnya macam yang tadi yang Cik sebut, mengadakan kempen. Okey, sebab langkah, biasanya kita cakap langkah, kita boleh buat sesuatu. So mengadakan kempen, itu satu jawapan yang kamu boleh hafalkan, boleh guna untuk soalan yang ada bagaimanakah ataupun langkah-langkah. Mengadakan kempen kesedaran. Dan tadi apa yang Joey sebut tadi boleh guna dalam bahagian huraian untuk meningkatkan ataupun untuk memupuk pun boleh, untuk meningkatkan sikap atau semangat saling bekerjasama. Okay, so ini yang huraian lanjutan, awak boleh sambung. Ini dapat apa kebaikan dia, ataupun kamu boleh sampai kesannya apa pun boleh, dua-dua cara. Okay. Siapa nak cuba sambung? Cikgu, memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Ya, boleh. Dan ini maksudnya kamu sambung tentang nak huraikan kempen kesedaran boleh buat apa. So boleh memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Okay, contoh apakah kempen yang kamu pernah dengar? Yang ada kaitan dengan kerjasama dan cinta akan negara, ada tak? Kempen satu hati satu jiwa. Cikgu tak ada, betul ada kempen itu. Pernah lihat di mana? Tak pernah lihat cikgu, tapi ada dengar lah. Oh, pernah dengar. Okey, kalau pernah dengar, kalau betul ada bolehlah. Okey, boleh contohnya kempen boleh satu hati satu jiwa. Biasanya cikgu
pernah dengar satu yang tahun lepas, Malaysia Bersatu Hati. Boleh juga. Apa kempen lah yang kamu dengar lah dalam dalam berita, boleh. Tahun lepas ada satu ini, ada satu kempen ini, Malaysia Bersatu Hati. Okay. Jadi ini satu contoh yang boleh kita pakai lah dalam banyak soalan. Okay. Pelbagai soalan yang ada kaitan dengan keamanan, kemajuan negara ataupun asalkan dia tanya tentang langkah-langkah bagaimanakah. Ini boleh kita tulis, jawapan yang boleh kita tulis. Dan sebenarnya dalam buku modul kamu ada banyak lah juga contoh lain. Dia ada berikan satu lagi yang senang, mengamalkan prinsip rukun negara. Itu pun salah satulah, mematuhi undang-undang, okay? Mengamalkan prinsip rukun negara, menggunakan media massa untuk menyebarkan mesej perpaduan pun boleh lah. Okay? Itu beberapa yang biasa kita boleh pakai. Okay, inference. Apakah inference yang kita boleh kata pula di sini? Ini dapat ataupun kempen kesedaran mampu apa? Mampu buat apa? Kita buat kempen macam ini, kempen ni apa kebaikan dia? Mampu okey, saya lihat ada yang cuba meningkatkan semangat. Ada dah ulang. Ubah sikit, mengukuhkan. Okay. Semangat pun masih boleh guna balik. Mengukuhkan. Perasaan cinta akan negara juga. Perasaan cinta akan negara dalam kalangan rakyat. Mengukuhkan semangat bersatu padu. Ubah sikit lah sebab bekerjasama maksudnya bersatu padu juga. Perpaduan pun boleh. Semangat bersatu padu antara rakyat. Okay. Kalau boleh jawab sebegini, tak ada masalah lah dengan kebat. Kebat tak ada masalah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Yang bahagian objektif, nanti kamu boleh jawablah soalan yang beberapa soalan terakhir lah di muka surat 27. Okay. So, untuk kelas hari ini, kita hanya kita belajar sampai bahagian inilah. Okay. Baik, ini ada dah yang keluar sendiri. Sangat cepat dah. Lain kali tunggu habis dulu baru keluar ya yang lain. Okay.